Kan kita dah lama lah, makna Sauban dah lama, esok mula untuk 1.9. Ya. Jadi alhamdulillah kita satu-satunya negeri yang diberi kelonggaran, ya, diberi kelonggaran, diberi kesempatan boleh mengadakan mana masjid surau dibuka, ya, masjid surau dibuka, boleh semayang seperti biasa walaupun kita dalam PKP, ya. Tempat lain tak dapat je dah 5 orang yang semayang mula marin kan. Tapi alhamdulillah kita diberi kesempatan ini, dan janganlah kita kerana diberi kesempatan ini take for granted pula. Tu orang bau cakap. Ya, orang bau cakap macam tu, take for granted. Jadi menyebabkan kita takut nanti, sebab belum sekarang ni kenapa kita masih boleh duduk kat sini, pasal belum ada lagi kluster daripada masjid, daripada surau, belum ada. Nanti kita bimbang, kok ada nanti akan dibuat pertimbangan kan untuk dilakukan botol-botol. Tetapi kita mohon supaya para jemaah jagalah SOP, kan, jaga jarak, jaga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, supaya dengan ini kan insya-Allah kan kita akan meneruskan ibadah, termasuklah esok oleh datang Jumaat, jangan tak datang pula. Ya, bukan besok PKP tak datang kan, masa sikit dia boleh sembahyang, esok jangan tak datang ya tuan-tuan, ya. Kan ikut jarak SOP, bawa sejadah tu. Sejadah yang besar, bukan sejadah yang kecil. Kan, bukan ridak tu dijadikan sejadah. Kan ramai yang bawa siap ni ustaz, sendang ni ada bawa ni sopan diempah, bukan, itu kan nama sejadah, nama pun ridak. Kan nama pun ridak tak boleh jadi sejadah. Jadi sejadah botol yang macam ni, dan ukuran macam ni, bukan ukuran yang copek kecil tu, ceput tu, bukan tu dah. Ya, ada yang ceput tu kan, papan tu letak yang tak mau tu dah kan. Jadi kita ikutlah saranan tersebut untuk kebaikan bersama. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni sepatut ustaz lain, tapi ustaz tu tak apik masuk sini pasal dia orang Selangor kan. Kita dah keluarkan arahan, tanggama keluar arahan, penceramah di luar Negeri Sembilan jangan tak boleh masuk kan. Jadi dalam Negeri Sembilan insya-Allah poilah ke mana-mana nak poi pun, ya, dalam Negeri Sembilan, ya. Orang luar tak boleh masuk pasal kita bimbang, ya tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi alhamdulillah saya gantilah pemain simpanan. Ya. Pemain simpanan alhamdulillah kosong pula. Kosong ni pasal apa? Ulu Bondo sepatutnya malam ni buat Maulidur Rasul. Pasal kata tak buat tahun lepas, nak buat tahun ni, nak buat saya ngobam Maulidur Rasul ni tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap tahun tu dah. Tapi dia tak boleh buat pasal buat program besar tak boleh kan. Jadi makanya kosong hari ni. Alhamdulillah Haji telefon, tahu lah, saya kata boleh insya-Allah, alhamdulillah, ya. Jumpa tak boleh lama. Pasal apa? Kita lain PKP dengan PKPB ni lain. Kan? Bang yo subuh kita berhenti. Bukan macam tu lah. Bang Isyak lah, Bang Isyak kita lebih sikit kan, insya-Allah by pukul 9 tu semua dah selesai lah. Kita hopefully macam tu lah tuan-tuan dan buat, ya. Haji ngobar kat saya semua je, ya ustaz dah ku apa dah, ngobar macam tu. Bagi amaran kan, kita cakap ni kan kadang-kadang kan lupa, ya. Okey tuan-tuan dan puan, malam ini kita akan sambung yang tu hari. Ya, kita akan sambung yang itu hari, yang mana kita cerita tentang rezeki, kan? Kita cerita tentang rezeki. Jadi malam ni kita akan memahami lagi dalam, ya, lagi dalam tentang rezeki ni, joki ni kan, tentang joki ni. Yang mana kita dah tengok itu hari, yang mula-mula saya bawa itu hari tentang sedikit, ya, tentang rezeki ini yang berkaitan dengan benda yang halal, benda yang haram ni, kenapa penting untuk kehidupan kita, kenapa penting rezeki ini diberi perhatian, ya, kerana dia memberikan satu impak yang besar kepada perangai, kepada perbuatan, kepada tingkah laku yang ada pada kita, ya. Jadi malam ini kita akan tengok botol-botol lagi mendalam tentang rezeki. InsyaAllah pembahasan ni tak banyak. Pembahasan ni lebih kurang dalam 10. Ya, kita tengok dalam 10, insya-Allah 9 10 macam itulah.
Kan sebelum saya cuba copek kan kau tak habis pun kita sambunglah bulan depan tuan ya. Belajar ni tak boleh kocoh-kocoh tu dah. Ya, nanti. Okey, kita mulakan dengan nombor 1. Nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak faham apa benda tu joki. Ya, apa benda yang dinamakan dengan rezeki. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rezeki ini dia punya makna adalah kurniaan ataupun pemberian. Makna bukan kita punya. Ya, pemberian. Makna apa yang kau dapat ni semua diberi. Kita ada tangan joki ni tuan-tuan. Ni diberi tuan-tuan ni. Kan? Diberi. Tuan-tuan, tak ada lagi ahli sains boleh buat tangan seperti ini. Walaupun ada tangan palsu, tapi tak ada lagi yang boleh buat seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan tidak akan ada. Kenapa? Pasal ini dibuat special tuan-tuan. Kan? Dan bila dibuat, ini bukan kita buat. Ya, ini bukan kita buat tu dah tuan-tuan. Diberi kat kita. Jadi segala apa yang ada pada kita ini adalah rezeki. Makanya bila kita tengok seseorang tu buta, bila kita tengok seseorang tu capik, bila seseorang tu cacat, kita jangan hina. Kenapa kita jangan hina? Sebab tuan-tuan, Allah ngabar sesungguhnya ciptaan aku yang terbaik, ahsani taqwim, adalah manusia. Manusia ciptaan aku yang terbaik. Tapi Ustaz, kenapa ada manusia buta? Kenapa ada yang cacat? Lahir cacat, lahir tak boleh bongkar, duduk kat katil tu sampai ke mati. Kan? Kenapa? Itu adalah pemberian rezeki kat dia. Rezeki dia macam tu. Tuan-tuan ingat tak pengembaraan? Pengembaraan di antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kan Allah sebut dalam surah Al-Kahfi panjang kan cerita tentang Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Kan? Dan kenapa? Di antara syarat yang Nabi Khidir bagi tahu kepada Nabi Musa, nak ikut aku boleh. Satu ya syarat, jangan tanya aku buat apa. Jangan tanya. Kan? Jangan tanya. Jadi tuan-tuan, di antara peristiwa yang berlaku, kan dia naik kapal sampai ke Zanun, Nabi Khidir bocorkan kapal sampai tengah malam. Jadi Nabi Musa kata, macam mana kita nak balik nanti? Kapal dah tak ada dah tengah malam. Kan? Dah tanya mula-mula dah tanya dah. Baru mula. Belum apa-apa lagi tuan-tuan, dah tanya dah tuan-tuan. Kan? Lepas pada tu tuan-tuan datang perompak lanun. Katakanlah lanun lah. Habis kapal-kapal yang elok dia ambil tapi kapal ni tak ambil, pasal tak elok tengah malam. Macam mana nak ambil? Kan? Tengah malam buat kapal tengah malam tak elok. Sedangkan nanti nak balik baiki sikit je tang bocor tu dah boleh naik kapal tu. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ya? Kenapa tuan-tuan jadi macam tu tuan-tuan? Sebab Allah bagi tahu kepada Khidir. Kan? Yang kedua, kan? Pada Nabi Khidir bunuh bayi. Bunuh baby. Kan? Nabi Musa kata ini tak dah. Kan? Bunuh baby. Kan? Sedangkan Allah yang suruh bunuh tu. Kenapa Allah suruh bunuh? Sebab baby ni kok besar nanti dia derhaka kepada ibu ayah. Jadi sebelum dia besar, kan dia derhaka kepada ayah, kan kepada ibu ayah, makanya dia dibunuh. Jadi bila dia dibunuh, jadi apa? Jadi selamat dia daripada derhaka kepada ibu ayah. Kenapa? Sebab derhaka ibu ayah dia tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita tengok orang mati syahid, tetapi orang mati syahid ni tuan-tuan, dia tahu masuk syurga. Tahu masuk syurga. Tetapi kalau orang mati syahid tersebut derhaka kepada ibu ayah, tak apa dah. Mana besar mati syahid dengan ibu ayah? Besar ibu ayah. Orang yang mati syahid, tuan-tuan dan puan sekalian, mati syahid tapi derhaka kepada ayah, derhaka kepada ibu, ataupun salah seorang daripada ayah ibu, tuan-tuan, dia takkan dapat masuk syurga tuan-tuan. Nak apa? Abah ayah ni handal. Jadi perkara tersebut supaya tak berlaku kepada baby ini, ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah ngarahkan Khidir supaya bunuh baby tersebut. Tuan-tuan, makna apa? Makna
Allah yang mengetahui. Kurniaan Allah kurnia, kita nampak teruk. Macam Nabi Musa nampak Khadir membunuh baby tersebut, teruk. Sedangkan di sisi Allah, itulah yang akan mengelokkan dia sebenarnya. Itulah yang akan membaguskan dia. Makna kok dia bosan neraka kepada ayah, masuk neraka. Tetapi kok baby nanti dialah yang menjadi orang yang akan duduk nonggok topi pintu syurga untuk tunggu abah mak daripada masuk syurga. Kalau mak abah tak ada, macam mana ustaz? Mak abah tak ada tuan-tuan, makanya dia akan mohon kepada Allah, ya Allah, mak abah aku tak ada, aku tengok dah round dalam ni tak ada, ya Allah. Makanya dia akan minta kepada Allah. Allah akan suruh malaikat kata kalau mak ayah hanya masuk neraka, Allah akan suruh malaikat cari mak abah dalam neraka, baik keluar tuan-tuan, masuk syurga bersama anak. Ingat tak dulu kita belajar dulu saya datang sini, syafaat anak kocik. Jangan lupa tu. Ya, syafaat anak kocik tuan-tuan. Ya, anak yang mati kocik ada syafaat itu tuan-tuan. Ya, makanya tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kepada kita rezeki ini semua pemberian, semua yang kita terima itu semuanya rezeki. Baik yang buruk maupun yang baik, baik yang kaya maupun miskin. Kan? Kenapa Allah tak nak bagi Qarun kaya? Sehinggalah Qarun ni bergasak-gasak minta Nabi Musa doakan dia supaya kaya. Sebab Allah tahu kok aku bagi kau kaya nanti kau coba, kau belagak, kau sombong. Kan? Tapi dia nak juga bagi dia, nampak? Apa jadi dia telan ni bumi dah. Kan? Ditolak tuan-tuan, padahal miskin berapa kedano makin tu tuan-tuan. Bukan orang lain, sepupu Nabi Musa. Tuan-tuan, jadi Allah tak bagi dia kaya pasal nak lindungi kita dia. Tetapi pemikiran, pandangan manusia, ya Allah miskin ni kenapa? Jadi macam tu. Dah buat macam-macam, dah ustaz kojo tu, kojo ni, tak mau tu dah. Nanti kita akan tengok kenapa jadi macam tu tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan segala apa yang bermanfaat kan untuk makhluk, tak kira apa rupa sekalipun, kan itu semua adalah dipanggil rezeki. Tuan-tuan dan puan, yang kita ngobat, kita orang kepala joki ni duit je. Duit tu hanya 1% sahaja daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. 1% daripada rezeki ambil tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, yang pertama kita dah faham dah apa itu rezeki. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, rezeki ni ada rezeki ke dunia, ada rezeki ke akhirat. Ya, jangan kita anggap rezeki ke dunia ya. Kan? Rezeki pun ada ke akhirat. Macam mana tu ustaz macam ni? Tuan-tuan, rezeki yang kita ada, tuan-tuan dan puan sekalian, ke dunia dengan akhirat tentulah berbeza. Ya, berbeza. Kenapa? Pasal dunia pun berbeza. Sanun nama kita dunia sini, sanun dah dunia yang lain. Alam yang lain ni alam dunia, sanun alam akhirat tuan-tuan, tentulah alam yang berbeza. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, ya, rezeki yang kita dapat di dunia ini tak kekal. Tak kekal. Bolehlah kita usaha mana pun, takkan bawa ke sanun tu dah tuan-tuan. Bolehlah rumah besar mana pun, buatlah rumah besar mana pun, istana ko, villa ko apa, tak ada pun, tak ada kan bawa ke sanun tu dah tuan-tuan. Kan Harun Ar-Rasyid ada seorang pembantu namanya Buhlul. Kan? Jadi Buhlul ni penasihat yang paling kanan kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ada isteri nama Zubaidah. Ya, satu hari tuan-tuan, Buhlul ini mohon kepada Harun Ar-Rasyid nak berhenti. Kan, jadi Harun Ar-Rasyid kata, kenapa kau nak berhenti? Kan, kalau gaji tak cukup, bagi tahu aku upkan gaji. Kalau allowance tak cukup, aku bagi allowance. Kalau kata kereta tu kocik, aku bagi kereta rosak. Tuan-tuan dan puan sekalian, Buhlul kata tak, aku tidak dambakan itu semua. Tetapi aku bimbang. Kenapa? Sebab aku takut bekalan aku untuk bawa ke sanun tak ada. Aku sibuk dengan urusan ini menyebabkan aku ketinggalan. Tak ada bekal aku untuk bawa ke sanun. Jadi aku nak berhenti. Makanya tuan-tuan dan puan berhentilah. Berhenti tuan-tuan, Buhlul masuk hutan. Duduk dalam hutan.
Lama. Ni pendekkan cerita pasal waktu pendek sekarang. Kan? Ya, lama tuan-tuan. Satu hari Harun Ar-Rasyid ni nak pergi memburu. Tuan-tuan. Pergi memburu askar-askar dia adalah nak jaga dia kan, dia raja kan, jaga dia. Jadi dia pergi, sampailah satu waktu dia tengok ada pondok yang dia kejar. Jadi dia ingat datang tuan-tuan. Jadi dia kejar sehingga pasukan dia pun hilang. Mana pula tengku tak ada ni. Macam tu tuan-tuan, hilang dia. Sehinggalah dia botol-botol turun kat situ daripada kuda nak pergi panah. Dia pergi panah, dokir-dokir nak pergi panah tu tuan-tuan, tengok bukan orang, bukan binatang, rupanya orang duduk dalam somak tuan-tuan. Jadi dia pun heran, orang apa duduk dalam somak ni. Dia pun tengok betul-betul lah macam aku kona. Dia pun tengok lah, tuanku lah, kau mana sihat dia duduk dalam hutan. Apa kau buat sini? Tak apa, aku mencari ketenangan. Tenang apa macam ni? Kan duduk dalam hutan tenang apa? Kan aku tenang di sini. Bagi tahu dia tuan-tuan. Kan ibu bincang banyak-banyak, lama tu ditawarkan Canila baliklah. Kan baliklah. Kan jom aku akan bagi jawatan. Kalau kau nak up lagi pun aku up lagi. Oh tak payah dah. Aku tenang di sini. Tuan-tuan, kita nampak duduk dalam hutan apa senang ni? Sembunyi payah kan, tapi dia tenang. Kan? Dia tenang tuan-tuan. Makanya tuan-tuan nampak Bahlul pun duduk Harun Ar-Rasyid pun nak balik. Dia kata macam inilah Bahlul, kau bagilah nasihat aku terakhir. Kan? Jadi Bahlul pun bagi nasihat kepada Harun Ar-Rasyid. Dia kata, tuanku duduk kat mana? Aku duduk dalam istana. Istana tu makin siapa duduk? Oh, istana tu makin abah aku. Abang kau mana sekarang? Harun Ar-Rasyid tanya, abah kau mana sekarang? Abah aku dah meninggal. Sebelum abah kau siapa duduk situ? Kan? Atuk aku. Atuk kau mana sekarang? Atuk aku dah 6 kaki bawah. Macam itulah. Kan? Sebelum atuk kau siapa? Moyang kau. Kan? Moyang kau mana? Semua 6 kaki bawah. Kau? Makno 3 keturunan semua ke bawah. Semua tinggal. Makno tu, istana tu semua tinggal tuan-tuan. Tak ada bawa ke sana tu dah tuan-tuan. Kan? Kau? Tuan-tuan, dengan satu nasihat seperti itu tuan-tuan, Harun Ar-Rasyid balik tuan-tuan macam ayam baik kapur. Mula macam ni aku dah. Mula keluar daripada sana nak cari binatang ke apa, nak memburu ni tuan-tuan. Macam ni aku dah kuda, aku lari kencang, rasa hatiku riang, kawan-kawanku gembira. Kan macam tu lah makna. Kan balik. Tuan-tuan. Kan sakit tuan-tuan. Dia nasihat itu tuan-tuan sakit. Harun Ar-Rasyid sakit. Sampai morning kepala dia fikir tuan-tuan. Kalau kita orang kata macam tu fikir tak? Tak ada tu doh. Tak ada ni dong macam ni, tak ada apik je doh. Weh tak apik. Nampak tak? Tapi Harun Ar-Rasyid sampai sakit. Dan tuan-tuan kalau cerita panjang dia, sakitnya itu meninggal dunia. Memikirkan hal tersebut tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sampai ke situ. Kenapa? Pasal nasihat yang begitu pendek tetapi begitu deep, sentap, mendalam. Bagi orang yang faham lah. Bagi orang tak faham, tak ada benda tu dah. Kan? Bagi orang tak faham, nasihat apa gajah rimau pun tak ada benda. Kan? Dia tak sentap ke dah. Kan? Tak sentap, tak apa, kan? Tak ada benda bagi dia tuan-tuan. Ya? Tetapi bagi Harun Ar-Rasyid yang memahami makna mendalam sehinggakan dia bawa sakit tuan-tuan, memikirkan hal-hal yang sebegitu. Makanya tuan-tuan dan perempuan, bezanya rezeki dunia dengan rezeki akhirat ialah rezeki dunia tak kekal sementara, tetapi rezeki akhirat kalau Allah masukkan kita dalam neraka, jokikan kita dalam neraka, wa iyazubillah, kan? Nonggok dalam neraka tuan-tuan. Tak apa ustaz kita beriman, tahan kau. Tahan kau. Allah Rabbi wa Rabbus samawat. Kan? Allah sedangkan
Orang yang masuk neraka, orang yang masuk syurga pun menyesal. Ustaz biar botol statement ni. Masuk syurga menyesal. Ya. Orang masuk syurga pun menyesal. Sebagai tahu kepada orang ramai. Kenapa menyesal? Ustaz dah masuk syurga. Kita ni kau dapat masuk syurga, dok tapi tu pun dah cukup dah, janji syurga. Tak kira tinggi apa tu dah. Janji syurga tak. Ada orang menyesal. Kenapa? Sebab dia tengok kawan-kawan dia. Ya Allah. Makin tu Allah dia ajak dan datang sujud. Tak ada dia bayi tu dah. Walaupun dia masuk syurga ni. Ni masuk syurga. Kan? Tapi yang tu up lain lah. Tengok Allah sedap Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Kan? Itu orang masuk syurga menyesal. Kok orang masuk neraka? Makanya tuan-tuan, orang masuk neraka, dia panjat dinding neraka ni. Panjat ribuan tahun, tuan-tuan. Nak keluar kat atas ni, tuan-tuan, nak keluar. Sebanyak ni naik tu, malaikat kata pun tak payah naik lah. Tak ada Allah weda ke kau tak apik tu dah. Mari Allah dah ngobar ke kau. Kau tak ada ngah. Kan? Apa aku nak ngobar juga ke Allah. Aku nak jumpa juga. Naik tuan-tuan. Naik tuan-tuan. Naik sampai sini kan. Allah weda tuan-tuan. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Tu bahaya tuan-tuan. Kan? Walahum azabun. Tuan-tuan, yang paling kita bimbang, kita ni bimbang ialah Allah khatamkan kita punya khatam Allah ala qulubihim. Paling kita bimbang. Allah khatam tu apa? Kalau puasa kan selalu khatam Quran. Kan? Tamat. Tutup. Allah tutup hati kita. Allah tutup kita punya pendengaran. Allah tutup kita punya penglihatan. Allah tutup ini tuan-tuan, makna apa? Apa kebaikan yang datang kepada orang tu tidak menjejaskan apa-apa pun kepada dia. Kan? Alah pergi semayang kan masuk syurga pun belum tentu masuk syurga. Pergi semayang pun belum tentu masuk syurga. Kalau tak pergi. Tapi dia tak baca tu. Dia tak baca tuan-tuan. Dia baca belum tentu lagi pergi semayang tu masuk syurga. Pergi semayang pun belum tentu masuk syurga kalau tak pergi. Dia tak baca tuan-tuan. Esok ni tak ada lah. Walaupun tak pakai tudung, tapi mulut tak ada lah ngatur ke orang. Tak pakai tudung tu dah neraka. Tuhan dan pembasian. Kenapa? Sebab Allah dah khatam, dah tutup. Itu paling kita bimbang tuan-tuan. Ya, di antara rezeki yang Allah bagi kepada kita yang terbaik ialah kita dapat kawan yang baik. Kan? Kita dapat datang ke sini tuan-tuan ni. Ingat tuan-tuan ni tak joki kau dapat nonggok kat sini tuan-tuan. Ya. Ingat ni, orang berapa ramai tuan-tuan tak dapat nonggok sini tuan-tuan. Tak apa ustaz. Kita semayang kat rumah. Dapat satu. Kan? Semayang sini. Kita jemaah lah kat rumah ustaz. Jemaah kat rumah, tuan-tuan dan perempuan, dengan jemaah kat sini tak sama tu dah. Kan jemaah juga? Ya. Tapi tak sama. Orang jemaah kat sini, setiap langkah yang dia datang, dia pawi tuan-tuan, Allah kira 2 in 1. 2 in 1, macam shampoo. Macam kopi lah. Kopi sampai 3 in 1 pun ada kan. Pembondo tu yang nyakit dia kan. Kan? 2 in 1, apa dia? Langkah satu tapi dapat 2 pahala. Dapat 2 bondo. Langkah satu tak. Langkah satu dapat 2 bondo tuan-tuan. Apa dia dapat? Pertama, Allah hapuskan dosa setiap langkah. Yang kedua, Allah bagikan gandaan pahala setiap langkah. Makanya pawi balik jalan lain. Jangan jalan yang sama. Sekarang ni rumah ke mana? Tepi itu kan, datang sini. Kan, balik sekarang pawi mantin dulu.
Akak olah. Poi mantin lu tapi nya masuk mana? Kan roblok dah. Kan kono 1000 tak pasal. Kan kenapa poi balik pasal lagi jauh tuan-tuan. Ada seorang sahabat jauh duduk Jadi bila dia nak sembahyang tu selalu kocok-kocok dia. Jadi dia ngubah kat Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak rumah saya buat kat sini? Kan kenapa rumah aku jauh nak sembahyang ni? Allah Rabbi. Ya Allah jauh lah. Kan? Rasulullah kata tak apa, kau jangan pindah. Lagi jauh kau duduk, lagi banyak pahala. Nah, tuan-tuan duduk sombang. Kan sembahyang sini ha. Woi banyak tu sana. Sini bayang balik sini ya. Balik ni nilai lu. Nilai lu baru balik rumah. Ni tengok anak sekejap. Esok pergi pi dah. Tengok anak lagi usim tu. Kan anak ada usim seorang. Dia tengok alang-alang tu datang sini kan. Tengok ni. Ya Allah Rabbi tuan-tuan. Kan. Abdullah ibnu Makhtum. Kan saya cerita yang buta tu. Kan? Yang buta tu tuan-tuan. Dia buta tuan-tuan. Pergi sembahyang. Kan? Hari-hari pergi sembahyang berjemaah tuan-tuan. Bahkan dia dilantik jadi tukang azan. Untuk azan pertama bagi waktu subuh. Kan ingat tak dulu saya cerita azan ada dua. Satu azan pertama, satu azan yang kedua subuh. Azan yang pertama tu diazankan oleh Ibn Makhtum. Buta ni Abdullah bin Makhtum. Azan kedua baru diazankan oleh Bilal bin Rabah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, Ibn Makhtum ni tuan-tuan, kan jalan dia, kan satu hari dia berjalan terlanggar tuan-tuan, batu rebah dia. Kan jadi dia mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu hari langgar batu tak nampak. Memanglah butuh apa nampak Kan memang butuh. Kita yang colek pun kadang-kadang terlanggar. Kan macam mana ya Rasulullah kan. Kan susah macam nilah Allah kan. Allah ngubah ke aku, kau dengar azan, bahkan kau tukang azan, kau kena datang sembahyang. Tuan-tuan tahu tak? Dek kerana ubah tu, tuan-tuan, Allah ampunkan dosa dia. Dek kerana ubah tu. Jadi, lepas pada itu, setiap kali datang, setiap kali dia pergi, dia ada seorang yang noman dia. Waktu dia keluar rumah ada seorang. Kau ni siapa? Dia betul tak nampak? Dah tak apalah aku noman kau. Bawa dia. Sampai ke masjid. Balik orang tu bawa juga. Kau ni siapa hari-hari ni? Kan? Apa nama ni? Bawa aku. Kan? Tuan-tuan tahu tak siapa? Setan. Jadi dia tanya kenapa kau macam tu? Setan ni buat jahat. Kata kenapa kau bawa aku? Sebab kalau aku tak bawa kau rebah sekali lagi, habis dosa kau Allah ampunkan. Ya usah waktu setan ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayang dia rebah, menyebabkan Allah ampunkan dosa. Jadi setan tak nak bagi dia rebah. Kenapa? Nanti Allah ampun lagi dosa dia. Sampai dia sanggup kawan tu nak keluar, dia nonggok dah kat luar. Kawan tu nak balik, dia nonggok dah kat luar masjid. Bawa tuan-tuan. Ya tuan-tuan, bisa setan tuan-tuan, jangan. Setan jangan tipu daya, dia cukup halus tuan-tuan. Kita ingat baiklah. Boy setan. Kan tuan-tuan dan puan, itu nampak dia tuan-tuan dan puan sekalian ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam syurga nanti kita akan dapat dan selama-lamanya milik kita. Itu rezeki dunia, rezeki akhirat. Nombor 3. Rezeki umum, rezeki khusus. Apa benda rezeki umum, apa benda rezeki khusus. Tuan-tuan, rezeki di dunia ada dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Umum tu segala rezeki yang digunakan oleh makhluk sepanjang kelangsungan hidup dia. Apa dia? Umur. Umur ni joki ni tuan-tuan. Umur ni rezeki Tuhan bagi. Tuan-tuan, ada satu pengantin nak kahwin. Kan? Tak silap saya zaman Nabi Dawud, tak silap saya. Kan? Ini saya tak pasti, tapi zaman Nabi-Nabi lah. Kan? Tapi pada malam tu Nabi Daud kata Allah wahyukan di pengantin ni mati sebelum kahwin. Esok nak kahwin ni. Tuan-tuan, Nabi Daud pun tunggu. Esok mati, kesian waktu dia tak tahu dia ni esok mati. Lama dia tunggu tuan-tuan. Esok kan kawan tu angkat nikah. Dah nikah lah.
Kawan tu apa nama baik kenuri kenara di sana tak pakai pi kan boleh baik kenuri. Kan boleh baik oleh kan baik wasal oleh kan kenuri apa ni. Esok hidup lagi. Ngobah semalam mati. Sampai hari ni hidup. Tuan-tuan tak kenapa dia hidup? Sebab dia sedekah banyak. Panggil orang kenuri kenara, jemput orang, buat doa selamat. Allah tambah lain. Walaupun dia punya umur tu doki dia sekat tuyuk, tetapi kerana amalan dia buat tu menyebabkan Allah tambah lagi jadi mati. Ngobrolkan melekat kolej dia tak ada. Kan orang macam ni tak boleh mati awak. Kan bagi lambat sikit mati. Tuan-tuan, ini joki tuan-tuan. Dengan umur yang kita ada ni, rezeki, makanan joki, tubuh ni joki tuan-tuan ni, tubuh ni. Cuba Allah bagi gaut tengok. Allah bagi gaut. Allah. Banyak Allah ni. Bila gaut Allah banyak. Kan Allah. Bila tak ada gaut, ilaha illallah. Payah nak sabut ni. Bila sakit banyak sabut ni. Polek botol tuan-tuan. Manusia ni polek botol. Makanya ibadah yang paling hebat waktu muda. Ibadah paling hebat waktu tak sakit, sihat. Ibadah paling hebat kan ialah waktu kita tengah sogar. Tuan-tuan, sedekah yang paling hebat waktu kita tak ada. Apa dia Ustaz? Sedekah paling hebat waktu tak ada. Waktu tak ada nak sedekah apa? Itu yang namanya hebat. Sebab waktu tak ada, sebab tu terima sedekah, tapi dia pun sedekah. Yai tuan-tuan. Pada waktu tersebut hitungan Allah pahala, dia memerlukan, tapi dia beri ke orang. Yai, ini bukan biasa-biasa ni, ini luar biasa ni. Ini bukan kaleng-kaleng punya orang ni. Kalau orang tu banyak, ada orang tu dah 10,000 dia jelah gigi yo. Pasal dia banyak. Orang tahu dia banyak, orang tak heran tu dah. Cuba tak ada tengok. Main-main tuan-tuan. Allah suka orang yang miskin bersedekah. Allah suka ambil orang yang miskin bersedekah. Pasal apa? Sepatut miskin dia yang terima, tapi Allah rahmat dia bersedekah. Kan sepi orang Islam nak kaya penuh sedekah. Sepi tuan-tuan. Nak kaya apa kita pun tak kaya ustaz. Kan seorang Ibrahim bin Adham, kan datang seorang tuan guru, macam mana ni aku tak apa nak joki, tak apa ada kan okey, kau tahu tak kan kau tu banyak joki kan, okey, sekarang kau dah mata kan, ada. Sekarang aku nak beli mata kau 100,000. Aku nak beli mata kau 100,000 sebelah 200,000 nak sekolah ya. Gila kau. Dia ngobah. Makno 100,000 ni. Ini tak ada orang nak. Siapa kalau orang kata lah orang nak boleh 100,000 ada nak jual? Orang pinggang ambil satu. Orang pinggang ambil satu hidup lagi tuan-tuan. Ambil satu. Saya bayar 1,5 juta. Mana kita mikir tuan-tuan? Kan? Jadi Ibrahim bin Adham kata apa? Jadi mana lagi joki yang kata, yang kau kata tak ada joki? Nak kena surah Ar-Rahman kan Allah ulang sebanyak 32 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. 32 kali yuk. Nak hafal surah yang paling mudah, hafallah surah Ar-Rahman. Pasal ayat 30 kali ulang balik yuk. 32 kali ulang ayat tu sama tuan-tuan. Tak ada ubah tu dah. Nah, tuan-tuan, nikmat manakah yang hendak engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana? Allah tanya, nikmat mana yang kau ngapa aku tak bagi?
Mana? Jangan pakai aku. Gua bagi tahu. Allah Rabbi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan yang kedua, rezeki yang khusus. Ya, rezeki yang khusus ialah rezeki yang Allah beri kepada hamba-hamba yang dia sukai. Makanya ada orang, tuan-tuan, diberi kelebihan oleh Allah. Kan? Kelebihan oleh Allah. Lebih daripada manusia biasa. Kan, lebih daripada manusia biasa. Kan, hafal Quran tu, dihafal Quran, kan pada ngabah surah ni dia boleh beritahu muka surat berapa. Kan, kemudian dibaca ya, dibaca yang kata apa? Okey, tuan-tuan tengok baris yang ketiga belah kiri. Tak ada Quran depannya. Seolah-olah Quran tu depan dia. Kan, dia boleh cerita tu, muka surat 238, baris yang kelima belah kiri. Ayat ni nombor 1. La ilaha, macam dia nampak Quran tu. Astaghfirullahalazim. Makanya saya kagum dengan Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Indonesia Adi Hidayat. Quran tu macam duduk depan mata dia. Dia ada sebut ayat, dia boleh sebut muka surat, dia boleh sebut baris berapa. Allah hebat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hebat waktu. Itu rezeki khusus lah yang Allah beri kat dia. Pasal ramai yang hafiz, kan, tapi tak pek macam tu dah. Baca boleh, kan, tapi tak pek nak tabuk-tabuk, tuan-tuan. Kan, tuan-tuan dan puan-puan, satu hari, kan, ada seorang pendakwah kita mengikuti satu program, kan, program yang diatur di Kedah, tak silap saya. Program tu di antaranya dia punya yang penganjur tu bawa ialah isteri kepada apa nama ni, bukan Ahmad Didat, seorang lagi tu. Ahmad Didat dah tak ada. Yang tak Malaysia tu, yang duduk Malaysia tu, apa nama tu? Zakir Naik. Ini isteri dia. Isteri dia. Kan, dia penganjur tu bawa isteri dia bersama dengan 2 anak dia. Jadi tuan-tuan, isteri dia bercakap, habis bercakap, ditanya, kan, macam mana puan mendidik anak sehingga boleh bagaimana puan mendidik anak. Persoalan pertama yang ditanya, kan, tuan-tuan kat rumah ada peti tak? Peti, kotak box. Jadi orang tak faham apa benda peti tu. Kotak apa? Kotak banyak berlambak kat rumah, macam kotak ada, kan. Rupa-rupa dia kata nak mendidik anak, pertama kena hapuskan peti televisyen. Tuan-tuan, habis dia cakap macam tu panjang, dia cakap, kan, anak dia perempuan 2 orang. Anak dia perempuan 2 orang, kan, dia bagi tahu, penganjur bagi tahu kepada ni penonton ramai ni, orang yang dengar tu, bacalah ayat Quran di mana, suruh dia sambung. Baca. Kan, bongkarlah hakim bangun seorang, baca, dia akan sambung. Baca tak belakang, makna nak baca daripada belakang ke depan. Boleh tak? Boleh. Orang biasa baca depan ke belakang, itu biasa. Ini belakang ke depan. Makna apa? Quran depan mata. Allahu Rabbi, Rabbus samawati wal ardh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, punya hebat, tuan-tuan. Kerana apa? Didikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, tu kan rezeki yang khusus, tuan-tuan, Tuhan bagi kat dia, tuan-tuan, ya. Okey, yang keempat, yang last lah pada hari ini, ya. Yang keempat dia ada 10 semua, makna 6 lagi hutang, ya. Yang keempat rezeki zahir dan rezeki batin. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rezeki zahir ni benda-benda yang berbentuk boleh nampak dengan panca indera. Nampak air, nampak cawan gelas ni, nampak benda-benda macam ni, kan. Benda-benda yang boleh nampak duit, nampak. Orang buta pun nampak duit tu. Orang buta kok oi tu, apa banyak warna ni. Dia tahu apa banyak warna ni. Kan? Padahal dia buta, mana dia tahu duit mana ada rasa bril-bril yang timbul-timbul tu. Tapi dia tahu banyak warna ni, tuan. Tu banyak warna, dia boleh tahu, tuan-tuan. Nak ngebang pacar indera boleh kosan, itu rezeki zahir.
Ya, boleh dikesan di panca indera kan, rupa paras cantik. Rupa paras tuan-tuan, rezeki zahir. Kan, rezeki zahir sempurna tidak sempurna. Okey. Kan yang kedua, rezeki batin tuan-tuan ya. Rezeki batin ni ialah tuan-tuan contoh kemahiran memasak. Tuan-tuan, kemahiran memasak. Ada orang ni terkenal dengan kehebatan dia masak ulat kambing. Masak ulat kambing rasa sedap ni. Orang tu datang nak belajar dengan dia. Datang tengok dia. Oh, main campak yo. Dia pun balik main campak. Tak ada rasa macam tu dah. Tak ada. Kemudian datang lagi dia. Campak itu jangan campak lagi dalam kuali. Campak dulu dalam ni, dia timbang dulu. Timbang tuan-tuan. Oh, sekali campak garam 20 gram. Kalau sekilo 20 gram. Oh, daging kan cani campak. Balik rumah timbang dah motor ni tuan-tuan. Balik rumah campak seperti yang gram-gram tu. Tak ada rasa macam tu dah tuan-tuan. Tak ada macam tu dah tuan. Kan kenapa? Sebab kemahiran ni tuan-tuan ya adalah rezeki batin. Kan campak kita dengan campak dia tu tak ada sama tu. Walaupun bahan yang sama. Kan gulai kalau apa ni kau daging yang sama dia boleh kau gula cap yang sama, bawang yang sama dah itu boleh. Tapi bila masak tak sama tu dah. Itu rezeki batin tuan-tuan ya. Rezeki batin tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah perangai. Kenapa dinamakan rezeki batin? Pasal daripada batin lah membentuk perangai. Itu yang kita tekankan, rezeki makan ni bentuk daging tuan-tuan, bentuk limpah, bentuk ini, bentuk ni tuan-tuan. Dia akan menzahirkan tuan-tuan. Yang batin ini menzahirkan tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian kan, mereka yang sebegini tuan-tuan kan akan menjadi impak yang besar kepada diri mereka kalau mereka tak jaga betul-betul rezeki yang batin ini ya. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita rezeki batin ni banyak. Tuan-tuan banyak. Punyulah banyak tuan-tuan sampai kita tak sedar. Tuan-tuan macam mana naik basikal? Kan naik motor, naik kereta. Kan senangnya. Kita kata senang. Orang lain sampai terkapai-kapai tuan-tuan. Naik basikal tak pek dah. Ni semua tak pek. Kan ada lesen tak pek. Ada lesen tapi tak pek. Kemarin boleh awak, sekarang tak boleh awak dah. Kan takutlah apalah. Ada mak saudara saya macam tu. Kan lesen ada tak boleh awak kereta. Kan kawan saya lori ada lesen full. Kereta tak boleh awak. Lori punya rosak. Boleh awak. Kereta tak reti awak. Kan? Ya, saya kata aku lori boleh bawa. Aku lori boleh bawa, kereta tak boleh bawa. Dia tak ada lesen ni. Dia ada full je. Lori bawa banyak tayar pun boleh bawa. Full. Kan tapi kereta tak pek dah. Tak reti buat tempoh. Kan payah kau macam tu, takkan nak tinggal kepala nak pergi supermarket bawa kepala lori tu. Kan Jaya bawa ni. Wah, parah. Tak muat parking Jaya tu dah. Okey, beratap kan. Tak muat lori tu dah. Kan macam tu tuan-tuan ya, rezeki batin tuan-tuan ya. Okey dah kita berhenti sini tuan-tuan ya. Dan kita akan sambung nombor 5, rezeki halal dan rezeki haram. Itu panjang pembahasan dia. Kita akan bahaskan satu persatu ya, berkenaan dengan rezeki halal haram. Kemudian yang nombor 6, rezeki khusus, iaitu iman dan juga berkat. Khusus tuan, iman dan juga berkat. Dan kita akan bahaskan lagi sampai nombor 10 tuan-tuan. Ya, saya guna nombor tuan-tuan. Sebab apa guna nombor? Kita bahasan kita terarah satu. Daripada saya cerita apa ustaz tu jawab entah apa benda entah. Kan kalau cakap pun senang kan, 1 ini bahasan dia macam ni, 2 bahasan dia macam ni, 3 bahasan dia macam ni. Senang kita nak salin bagi yang nak salin. Tapi tuan-tuan macam anda semua nampak gaya kan. Anda semua tuan-tuan Imam Syafi'i tuan-tuan belajar kan, dia selalu ada pen, ada kotak. Kan satu hari tak ada. Pen tak ada, kotak tak ada, dia pun risau. Macam mana pen tak ada, kotak tak ada ni. Jadi guru nak ajar ni, dia duduk dalam belakang, biasa duduk depan. Pasal dia takut. Kan? Guru dia tengok dah, mana PE ni. Biasa depan ni, PE duduk belakang.
Kan tapi pergi di belakang, guru dia cakap, yo. Jadi dia guru dia kata apa? Apa PI main idea pula? PI, kau main ni? Macam tu lah. Kau PI main ni? Kenapa pula? Ni kau main apa ni? Dah saya salin apa yang guru cakap. Mana kau salin main tengok? Tak ada. Tak ada. Kau ni main nak belajar, kau nak main. Tuan-tuan, kan macam inilah kau baca, kau salin. Cuba kau baca. Apa yang kau salin? Dia baca daripada awal sampai guru dia kata, mana? Nak ngubah apa? Nak ngubah kau ring Elio, tahu lokek ke sini. Tuan-tuan macam itulah saya rasa. Tak maaf lah, tak jauh lah tuan-tuan. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, kan, insyaAllah kita akan sambung di hari yang lain, insyaAllah, ya. InsyaAllah tuan-tuan, kita patuh SOP supaya kita betul-betul nanti SOP yang telah dibuat itu kita kenalah ikuti supaya kita boleh orang kata kekalkan, kan, jarak dan juga semua ni, supaya nanti insya-Allah kita akan dapat menghapuskan ini virus COVID ni yang semua ini. Okeylah tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Allahumma laika bis sanadiril jabhati wa taniyah. Allahumma laka bi'uyuniha man la yakhaf warhamna warfilana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya qahhar ya jabbar ya mutakabbir ya zal jalali wal ikram, ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ازمهم وانصرنا عليهم. اللهم بدي شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا وسلم إخواننا وإسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامة من كل من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديني ونفسي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانه ربي. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله تتحد وبالله تحمد وعلى الله توكلت. لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. تبارك الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم ورب الأرض وما بينهما والحمد رب العالمين. عز جار وجل ثبانك ولا إله إلا هو غيره. اجعلنا في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam ini kami mengangkat tangan merafak sembah memohon kepadamu ya Allah. Mohon khusus kepada sahabat kami, jemaah karya kami, iaitu yang bernama Tuan Haji Kamil
Muhazam bin Haji Talib, yang mana nanti akan menjalankan operation di hospital nanti. Kami mohon ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kami mohon ya Allah, permudahkanlah segala urusan yang akan ditempuh oleh Tuan Haji Kamil Muhizam bin Haji Talib. Permudahkanlah. Kami mohon ya Allah kesembuhan kepada beliau. Kami mohon ya Allah kekuatan bagi beliau. Kami mohon juga kekuatan bagi keluarga beliau menghadapi akan cabaran ini, sehingga segala apa yang ditempuh olehnya dapat ditempuh dengan baik dan juga saksama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, ampunlah dosa pasangan kami, anak-anak cucu-cucu kami, paduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan-kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami ya Allah. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, meninggalkan kesan, meninggalkan tompokan ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya ya Allah. Kami mohon ya Allah, limpah ruahkan rezeki kepada kami, halalan tayyiban mubarakah ya Allah. Yang rezeki tersebut dapat kami belanjakan ke jalan yang diridai olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhlah kami daripada bala wal waba wal ghala ya Allah. Jauhlah kami daripada fitnah Masih Dajjal, jauhlah kami daripada fitnah kubur, jauhlah kami daripada bakaran api neraka, jauhlah kami daripada fitnah manusia, jauhlah kami daripada fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya, mana sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu dayakan kami, maka kami mohon ya Allah, hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, Engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar dengan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala al jannah ya Allah, dakhala al jannah ya Allah, dakhala al jannah ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah, tempatlah kami bersama dengan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bangkitlah kami bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan, dapat kami minum dari telaga Kausar, dapat kami syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat dan seluruh berjaya, dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kalah rintihan kami ini, dengan kalah rayuan kami ini ya Allah, hanya saja ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.